Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapakah yang pertama muncul? Maya Nia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat perjuangan. ZD Izwan, apa khabar Wan? Muhammad Ali Arifin, apakah suara saya dengar? Apakah saudara dengar suara saya? Sila bagi komen sebab saya pakai mic ini. Kalau tidak saya nak cabut mic tu. Okey, terima kasih. Saudara Arif Ismail, saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam dari Bidor ya. Saudara Alias Adin Khalil, apa khabar? Saudara Rusiah Aroy, Iqbil Abu Khalil, Subahas Bring, Said Baharudin, Rubidin, apa khabar Bi? Sambal petai. Rusinin Karangot, apa khabar orang Sabah? Waalaikumsalam, saya sihat di sini. Puan bagaimana? Said Baharudin, Manis Power, Elis Adam Khalil, Nur Dolah, Azwan Ali, apa khabar Wan? Adari Dali, terima kasih. Pak Mit, apa khabar Pak Mit? Ayangah, Zid Izwan, apa khabar ZD Izwan? Suara okey ke semuanya? Saya nak tanya suara yang paling penting, suara saya dapat dengar. Dengar Datuk, line clear, terima kasih. Saudara Iqbil Faizul, Arif Ismail, apa khabar Aris? Zulkifli, Raja Kamal Raja Bazian, Anggrik Rimba, sedap nama tu. Muhammad Man Ali, Saudara Nazrul, Aizah Ibrahim, apa khabar Puan? Rosli Lendu, orang Melaka. Razmi, ZD Izwan, semua clear, terima kasih. Kena respon. Muhammad Azmi Ali, Newcastle okey ni Saudara Fiat. Kenapa mata saya malam ni agak kurang clear? Syahar Ibrahim, ZD Izwan, okey clear, terima kasih. Anwar Muhammad, salam Datuk. Kecewa, sabar, jangan kecewa. Saya akan ulas satu-satu. Saudara Fuad, apa khabar? Saudara Fuad, saya bila Fuad datang tu sedap sikit nak mengulasnya. Syed Barudin, apa khabar? Nazul Taqilah, Abdul Rasa Alang, Muhammad Ali, Nazrul Takulin, sila share sebab malam ni kita nak membahaskan banyak benda, perkara-perkara tidak lain tidak bukan. Saudara Faris Syed, terima kasih. Saudara Izan adalah tentang kehidupan kita dalam menghadapi hari-hari yang mendatang. Saudara Brother Din, Hanifah Sudin, Saudara Syah Ibrahim, okey, terima kasih. Baik, kerana hari ini ramai sangat kerajaan dan Tan Sri Muhyiddin masih lagi bercakap soal COVID-19. Semua orang bercakap soal COVID-19. Seolah-olah mereka melambai-lambai tentang COVID-19. Akhirnya, hari ini COVID-19 mencanak menjadi 1,755 kes baru dengan mengundang 2 kematian. Jadi artinya hari ini di negara kita ini pengidap virus corona terkumpul adalah 38,189. Di Sabah paling teruk sekali, naiknya 2 kali ganda. Semalam nampak berkurangan 564, tapi hari ini naik 1,199. Warga Sabah berhati-hati, jaga kebersihan diri kita, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita. Ya, Saudara Rajnam, panjang ditulis ni. Pakuda kenapa Kupawan Sembang kepada Wan Semalam Pekerja, saya akan ulah nanti, tak ada duit ke ni? Sabar saudara, saya tengok saudara tulis panjang sangat, saya tak berapa nak clear, tak jelas. Kurang jelas mata saya ni, kabur bila dapat bajet yang sebegitu tadi ya. Okey, di Labuan dapat 59 orang, Sarawak ada 18, naik lagi. Kedah naik lagi daripada 7, hari ini 19. Penang cek naik 192 orang. Jadikan 1,324 telah dijangkiti virus corona. Di Perak naik 18 orang. Cuma di Selangor ada sedikit kelegaan. Daripada 180, hari ini 164. Kuala Lumpur naik 1 orang daripada 17 pada 18 orang.
di Putrajaya tambah 9 orang lagi. Negeri Sembilan berkurangan, semalam 90, hari ini 48. Melaka, Rosli, semalam 5 orang, hari ini 2 orang. Johor semalam 2, hari ini naik 4. Pahang 1, 2, 3, 4, 5 hari berturut-turut di Pahang masih lagi sifar COVID-19. Di Terengganu hari ini semalam tak ada, hari ini naik 8 orang. Di Kelantan dah 2 hari, alhamdulillah. Dan tentulah kita mengucapkan syabas kepada warga Perlis kerana mengekalkan sifar jangkitan virus corona. Itulah keadaannya yang dapat saya laporkan setakat hari ini berhubung dengan virus corona. Nampaknya di Sabah terlalu tinggi mendadak naiknya, dan warga Sabah berhati-hati ya. Sabah bajet teruk, bajet angin. Nak buat macam mana bila dalam keadaan bajet begitu? Paksalah saya berniaga. Saya berniaga lain tak adalah, membantu menantu saya Dending Manis Siti Farehah. Jangan lupa telefon dia 07 711 4300. Dalam keadaan bajet yang sebegini, bajet entah apa-apa ya. Ashraf Fikir Aziz Mekhi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi Dending Manis Siti Farehah 07 711 4300. Dan saya pun berniaga jugalah. Jangan lupa berniaga Bahulu Bardal, orang Perak. Kalau Bahulu Pedai ni Saudara Sulaiman, Assalamualaikum bang. 9 makin PD pula dah naik dah. Bahulu Bardal Perak ni dia dalam Bahulu tu besar. Dia punya dalaman tu dia ada isi kismis, ada isi kekacang, ada isi halua kundur. Kalau saudara berhasrat untuk merasa nikmatnya, tapi kena pesan 2 hari lebih awal sebab Bahulu Bardal ni nak buat dia bukan mudah. Jadi dia kena 2 hari, at least kurang-kurang 2 hari. Kalau mahu sila hubungi anak saya 0011 Azhar 330 41241. Azhar 011 330 41241 untuk Bahulu Bardal. Dan jangan lupa saya jual buku je lah. Dalam keadaan bajet begini, 1 buku rahsia yang terpendam, kisah kehidupan Yang Berhormat Tengku Razili Hamzah, dan 1 lagi tidak lain tidak bukan adalah diary, catatan diary dending kuih gapo ni. Dending tu dending manis, dending tu dending daging ya, untuk makan dengan nasi, untuk makan dengan ketupat dan sebagainya. Dan 1 lagi tentulah diary dari penjara, iaitu buku catatan kisah selama 5 tahun yang ditulis oleh almarhum yang bahagia pejuang kita Datuk Harun Idris. Jadi sambil-sambil kita berlabur ni, marketlah barang sendiri, nak buat macam mana. Saudara, bagaimanapun jangan kita lupa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini, mungkin ada kebaikan di hadapan, sebab itu kita mengalami ujian Allah. Ujian dengan COVID-19, ujian dengan bajet yang sebegitu. Iaitu ini adalah hadis daripada riwayat Al-Bukhari. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya. Jadi orang yang diuji dengan satu ujian adalah salah satu tanda Allah ingin menganugerahkan kebaikan kepadanya. Jadi Allah mendatangkan ujian kepada hamba-Nya. Karena Allah berfirman, sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan kami akan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi bersabarlah kita ketika ini, saat ini, kerana dalam menghadapi ujian dan cubaan. Kerana ia bertujuan untuk menggugurkan segala dosa-dosa dan mengangkat darjat kita, insya-Allah. Jadi saudara semua, kita sabar. Tajuk perbincangan malam ini adalah bajet. Jadi saya kata rakyat mahu hidup. Bajet 320.5 bilion, rakyat mahu hidup. Cuma sebelum saya nak ulas ni, saya nak tanya pada Ketua Pergerakan Pemuda. Ketua Pergerakan Pemuda Armada. Mat Jogan. Mat Jagon ke Mat Jogan, dia sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Apa khabar? Terhapuskah segala hutang-hutang yang saudara tuntut, saudara berada dalam kerajaan? Kononnya minta supaya kerajaan hapuskan hutang bank.
Jadi ternyatalah PPBM ni, Parti Peribumi Bersatu ni, pimpinan-pimpinannya jangan suruh dia buka mulut. Bila mereka buka mulut saja, berdagai-dagai penipuan. Sebelum bajet ni dia belum mengatakan bahawa minta supaya kerajaan hapuskan hutang bank. Ini yang saya katakan janji seribu mimpi. Janji seribu mimpi. Ini tahap dari seorang timbalan menteri. Apakah dia ingat bahawa bajet itu manifesto pilihan raya? Dulu masa musim pilihan raya tu bolehlah kamu menipu rakyat. Kali ini apabila dibentangkan tadi, apa dah jadi? Dan sesuatu kita ikuti urutan peristiwa penuh bajet tadi. Sebelum pembentangan bajet dah mula bertelagah. Bila Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanya kenapa cuma 80 orang saja. 80 orang artinya kurang daripada 30%. Apakah cukup quorum untuk pembentangan bajet itu di mana ahli-ahli parlimen yang lain berada di luar? Setelah mendengar, ini ketua ni sebenarnya. Retinya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia mengelak apabila Bong Mokhtar dari Kediaman Batangan, itu daripada ahli parlimen Barisan Nasional. Datuk Tajuddin Rahman, ahli parlimen Barisan Nasional daripada Pasir Salak. Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, ahli parlimen daripada Macang. Dan Datuk Noh Omar, ahli parlimen Barisan Nasional Tanjung Karang, turut menyokong supaya diberi kebenaran ahli-ahli parlimen lain yang masuk. Maka dalam keadaan terketua-ketua begitu, Taqiyuddin pun juga dalam keadaan yang gementar terpaksa bersetuju. Sepertinya sekarang ni peraturan yang ada di parlimen tu saya kata peraturan jongkan-jongkit. Sekejap okey, sekejap tidak. Mula-mula kata 80, lepas itu sekarang bila disanggah saja oleh Ketua Pembangkang, maka kelang kabut mereka mengizinkan untuk dibenarkan kemasukan ahli-ahli parlimen yang lain. Itulah keadaannya sebenarnya. Inilah kerajaannya. Jadi sebenarnya sepatutnya sebagaimana seruan daripada Tengku Zafrul, sepatutnya ada kerjasama dan perbincangan sihat. Tapi bila mereka cuba menafikan kehadiran ahli parlimen, saya tak bersetuju. Tindakan speaker, tindakan Datuk Taqiyuddin untuk tidak membenarkan ahli parlimen yang lain masuk berada dalam dewan ini satu penafian. Ini penafian hak. Saya sebagai rakyat biasa, kenapa wakil rakyat saya boleh masuk? Begitu juga saudara semua. Kita menghantar setiap wakil rakyat ke parlimen adalah untuk menjadi wakil pada kita untuk menyuarakan suara hati, suara naluri rakyat. Bukan boleh pandang enteng begitu saja. Hari ini bajet bermula, tak ada lagi dah cerita Makcik Kiah. Makcik Kiah dah tak ke mana dah. Dah hilang daripada radar. Tiba-tiba muncul pula Puan Aisyah. Hai. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin ni saya tak tahulah. Bagaimana mereka seolah nak tunjuk menyantuni rakyat. Menyebut nama Puan Aisyah lah. Pakcik Siddiq dan sebagainya. Katun sekatun-katunnya jadi kerajaan kita hari ini. Kemudian saya hairan juga. Sebab zaman Datuk Sri Najib Tun Razak, beliau mewujudkan BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia. Bila datang Pakatan Harapan, Pakatan Hancing ni dengan Ling Wah Eng berubah. Kononnya tak baik, BRIM tak elok. Tukar kepada BSS basah. Habis lencun Satu Malaysia kena kencing oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kemudian ikutan turutan daripada Kerajaan Pakatan Harapan adalah Kerajaan Tan Sri Muhyiddin, Parti Peribumi Bersatu. Timbul pula kali ini saya terkejut. Saya ingatkan rupanya BPR. Ingatkan Biro Pencegah Rasuah. Rupanya BPR, Bantuan Prihatin Rakyat. Jadi itulah keadaannya saudara. Kadang-kadang kita melihat di parlimen sesuatu main-main aja. Macam main-main. BPR tu bagi tahu dekat Tengku Zafrul ni suka menyanyi. Mungkin dia juga minat kumpulan BPR rockers. Sebab dia ada dalam Facebook. Dia menyanyi bersama dengan kumpulan dia. So jadi dia teringat BPR lah. Kumpulan BPR. Dan lepas itu nasib baik dia tak kencing. Sebabnya tadi saya kira sebanyak 16 kali dia tercungap-cungap berhenti minum. Itulah keadaannya kita melihat pembukaan awal. Pembukaan awal pembentangan bajet oleh Tengku Zafrul, Kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Okey. Saya melihat sebenarnya tiada perincian berhubung dengan hutang negara kepada pinjaman luar dan bond. Ini satu benda yang bahaya.
Tidak ada perincian berapa sebenarnya kita berhutang. Berapa sebenarnya bond yang perlu dibayar dia punya interest. Tidak ada perincian. Dan juga kita nak tahu berapa banyak yang perlu negara bayar untuk membolehkan pihak ahli-ahli parlimen meluluskan bajet ini. Kita nak tahu berapa banyak pinjaman luar, berapa banyak bond, berapa banyak institusi kewangan asing, berapa banyak sukuk. Tak disebut. Perincian dia perlu disebut. Kerana dari sejumlah 322.5 bilion, 322.5 bilion, itu pun kira pun saya pun kelang kabut juga mengira tadi. Tak betul juga rupanya. Daripada 322.5 bilion, sejumlah 236.5 bilion adalah untuk tujuan mengurus. Tinggi rupanya nak mengurus kerajaan Malaysia ni. 69 bilion untuk pembangunan, 17 bilion bagi menangani COVID-19, 2 bilion simpanan luar jangkaan. Tapi kalau dicampurkan semua, 236.5 campur dengan 69, kalau saudara kalkulator sila kira. Campur 69, campur 17, campur 2 bilion, dah jadi 324.5 bilion. Menteri Kewangan kata 322 bilion. Kemana pula perginya 2 bilion ni? Dulu zaman Lim Guat Eng dulu, kerajaan Pakatan Harapan dulu, Pakatan Hancing dulu tu, tak kerti dia punya titik. Hari ini 2 bilion kononnya adalah untuk simpanan luar jangkaan, tak masuk ke? Kalau tak masuk, tak payah sebut. Kita kira kritikal, kita tengok. Jadi realitinya, bajet yang dibentangkan tadi, sebenarnya is very, very bad. Biarlah saya tengok dekat TV, para penganalisa ekonomi, para profesor, kaki tangan menteri-menteri, the best budget. Macam biasalah. Bagi saya kata jangan bodik lah. Bercakap lah betul serang. Anda sebagai profesor yang melihat hayati perasaan rakyat. Kaki tangan kerajaan cukup tidak sedang hati. Kerana mereka tidak ditangani. Seolah melepas batu tangga bagi RM500 sudah. Main jauh-jauh. Begitu gayanya. M40 apatah lagi. Bagaimana pula dengan pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja? Apa bentuk bantuan kerajaan? Apa cara pelaksanaannya? Bagaimana kita sekarang ni? Tiba-tiba yang memeranjatkan saya, di saat kita berayak, bergelut dengan keadaan yang begitu susah, tiba-tiba Tan Sri Zafrul mengumumkan ada bajet sejumlah 81 juta untuk mewujudkan kembali Jabatan Jasa. Saudara ingat, jasa ni tujuan tak lain tak bukan adalah untuk politik, untuk pilihan raya. Jadi mungkinkah selepas bajet ini akan diwujudkan pilihan raya umum? Sebab jasa mendapat sejumlah 81 juta. Sedangkan sebelum ini, kalau kita tengok urutan sebelum daripada tahun 2011 yang ada dalam simpanan saya yang dikirim oleh teman-teman kepada saya, daripada tahun 2011 kerajaan cuma berbelanja 21 juta untuk jasa. Tahun 2012 juga 21 juta. 2013 23 juta. 2014 naik 24 juta. 2015 21.7 juta. 2016 22 juta. 2017 22 juta. 2018 untuk pilihan raya ada 30 juta. Tapi 2019 tak ada. Elek kaki tangan jasa semua kena buang. 2020 tutup, kalash. Dan hari ini diberitakan pada tahun 2021 sejumlah 81 juta disediakan untuk jasa. Apakah Tengku Zafrul tersilap baca ataupun memang ini yang tersembunyi? Ini sebenarnya perlu kita hayati ya. Now, menurut kenyataan Tengku Zafrul, sejak daripada April sehingga bulan September, kerajaan telah pun meminta supaya bank memberi pelepasan untuk tidak membayar hutang dulu dalam konsep yang dipanggil monotarium. Tapi hari ini dia tak kata ditangguhkan, dia tak kata diteruskan. Ia cuma kata menangguhkan pinjaman 3 bulan atau 50% bayaran hutang. Jadi bagi saya macam tak ada. Kalau 3 bulan lagi sampai bulan 12 habis. Sedangkan mengikut dari segi kenyataannya, besar kemungkinan COVID-19 ini, pandemik ini akan berlarutan sampai setahun. Apa nak jadi?
dan lebih mengecewakan. Sudahlah, moratorium dah. Boleh bagi saya tak ada lah sebenarnya. Kerana ia pinjaman bersasar. Sestara yang ada pinjaman hutang dengan bank, kena menyembah pegawai bank, kena minta tolong dengan bank supaya diluluskan, agar rumah anda tidak kena lelong, agar kereta tak kena tarik, kena buat permohonan, kena isi borang. Itu pun belum pasti. Suka mak bapak dia lah. Kalau bank kata no, kena bayar, kena bayar. Dan ini sekarang yang lebih mengecewakan. Apabila wang kita yang kita simpan, yang kita carum setiap bulan, duit EPF, yang diumumkan pada mulanya diturunkan daripada 11% kepada 9%. Kaki tangan dah tak ada kerja. Kebanyakan pencarum EPF ini ataupun kumpulan wang simpanan pekerja adalah mereka di sektor swasta ataupun sektor kerajaan yang memilih untuk tidak mengambil pencen. Sedangkan mereka ini sudah pun diberhentikan kerja. Ini masalahnya, apakah kerajaan, pimpinan Tan Sri Muhyiddin ni peka, faham ke rakyat tak ada kerja sekarang ni? Kadang-kadang saya kata bangang orang ni. Orang tak ada kerja, sebab itu orang nak minta keluarkan duit. Bukannya nak ambil duit daripada kerajaan. Tak diminta 1 sen pun tak minta duit kerajaan. Kami nak duit kami yang kami carum setiap bulan. Hasil daripada keringat kami. Hasil daripada titik peluh kami. Kenapa tak bagi? Kenapa cuma dia bagi pula tu? Dia beri kemudahan RM500 untuk 12 bulan, jumlahnya RM6,000. Ingat budak-budak ke kami ni? Tak tahu nak menyimpan, tak tahu nak berjaga. Seolah-olah kalaulah diambil RM10,000, kalau EPF bagi duit RM10,000 tu, rakyat akan susah. Kata rakyat tak reti nak mengendalikan ekonomi masing-masing. Sepatutnya beri. Rakyat tengah teruk, tak ada kerja. Masalah sekarang ni, mereka tidak ada pekerjaan. Kalau dibagi RM500, ciput. Apa yang boleh dibuat dengan RM500? Sebulan dapat RM500. Kerja tak ada. Tunggu bulan depan, dapat lagi RM500. Tunggu lagi bulan depan, dapat lagi RM500. Macam bagi budak-budak ke sekolah. Ini saya cukup marah sebab cara mereka melayan rakyat. Dan jumlah yang nak dibagi pula tu lebih kurang dalam 600,000 orang saja pencarum. Sedangkan untuk Lestari 4.7 juta. Kemana nak dicampak 4.1 juta lagi ni? Apa untung nasib 4.1 juta rakyat yang tak ada pekerjaan? Yang menagih simpati. Kamu kerajaan, cuma kamu buat kelulusan pada EPF, bagi tahu pada kumpulan wang simpanan pekerja. Kalaulah ia menyangkut soal perundangan, pindah sedikit undang-undang tu supaya boleh dikeluarkan. Ini zaman nazak. Ini zaman susah. Ini zaman rakyat tak ada duit. Ini zaman rakyat tak ada kerja, tak ada income, bangang. Memang saya geram betul-betul lah. Rakyat tak ada duit ni. Habis hari dulu dah habis dah. Sekarang ni nak ambil, bukan nak ambil duit daripada mereka. Bukan nak ambil duit daripada kantong negara. Tidak. RM500 betul Zulkifli, nak bayar apa? Tanya Tan Sri Muhyiddin. RM500 duit tayar kereta dia pun tak dapat. Tanya Tengku Zafrul. Nak beli tayar kereta pun tak dapat dengan duit RM500. Mereka memakai kereta mesti sesandar asal ni. Rakyat RM500. Kamu melayan rakyat dengan RM500? Apa ni? Saya marah. Kalaulah dia kata okey, one off lah bagi RM6,000, at least boleh dirancang. Kalau mungkin, sebab sekarang ni pinjaman bank nak kena bayar. Duit cuma dapat RM500. Kalau pinjaman kenderaan kena RM450. Bayar RM450, tinggal RM50. Nak makan apa? Jangan kamu jerut hidup rakyat. Sudahlah begitu, tidak ada pengumuman mengatakan bahawa kerajaan peka dengan keadaan begini akan mengawal kemasukan makanan dan sebagainya. Barang makanan mencanak. Tagak melangit. Ini kerajaan apa sebenarnya? Kita nak bertanya, kerajaan apa sebenarnya? Adakah kerajaan perhatian rakyat? Ataupun kerajaan peranti rakyat? Rakyat ni buat tak tahu je, okeylah rakyat akan terima. Sebab saya dengar tadi komen-komen daripada profesor-profesor, mereka okeylah dapat gaji RM5,000, RM10,000. Sebab profesor-profesor yang diundang, profesor yang masih bekerja. Cuba tanya profesor yang dah berhenti tu. Saya tak boleh terima lah.
Dalam keadaan begini, bila kehidupan rakyat dipermainkan, yang rakyat minta tak lain tak bukanlah EPF, duit kumpulan wang simpanan pekerja, yang dicarum hasil daripada titik peluh, daripada keringat mereka setiap hari bekerja. Dapatlah caruman sedikit, RM100, RM200, RM100, RM200, yang dicarum berpuluh tahun. Bukan sehari, bukan 2 hari, yang ditabung sebegitu lama. Dan nak minta tu bukan banyak. Tak sampai pun 10% kalau ada yang menyimpan RM100,000. Ini bajet betul lah Saudara Ismi. Saudara Ismi dia berkata, bajet langsung tidak mendengar prihatin rintihan rakyat. Bagi mereka, rakyat ni macam sampah. Orang baik lagi dari dulu lagi hancing lah, tak boleh cakap. Jadi, sebab itu saya kata logik lah. Saya menang. Bila dengar balik bajet bentang Tengku Zafrul, logik lah bahawa kerajaan menyediakan peruntukan sejumlah RM24 juta untuk kos rawatan mental. Mungkin kerajaan dah jangka rakyat ramai yang akan sakit mental. Ini keadaan sebenarnya. Jadi kerajaan memperuntukkan sejumlah RM24 juta untuk tambahan kos rawatan sakit mental, beli ubat dan sebagainya. Bagi saya itulah, dan mereka mempermainkan kehidupan rakyat dipersenda. Kehidup barang dah naik sekarang ni. Cuma 500 sebulan, apalah nak buat? Sedangkan persoalan yang diharapkan oleh rakyat adalah kehidupan rakyat kan suram. Sebab itu awal-awal saya buka ini ruangan kita hari ini, saya kata, hello Ketua Armada. Hebat sangatlah kerajaan PPBM anda. Nak hapus semua hutang-hutang rakyat B40. Boleh belah lah. Boleh mimpi lah. Janganlah kamu nak menggamit rakyat begitu saja. Tak sebegitu. Kita tu sekarang masalahnya nak tunggu sampai bila? Kebanyakan yang tak ada sekarang ni yang tak ada kerja. Kamu turunkan caruman pun tidak membawa sebarang arti. Apa ada artinya kamu turun pencaruman daripada 11% kepada 9%, turun 5%, turun tak ada caruman, memang tak boleh nak carum. Sebab mereka dah tak ada kerja. Pencarum-pencarum EPF ini terdiri dari kebanyakannya, majoritinya adalah pekerja swasta. Dan kilang-kilang dah ditutup. Kamu mengatakan nak bawa pelabur mana nak datang? Sebab itu saya kata, ini ibarat sebab mimpi yang tak sudah. Bermimpi aja mereka ni. Saya kadang-kadang saya terfikir, kalaulah macam saya lah lelaki ni, saya ada isteri saya pun tunggu, tak boleh tahan sangat, kena sakit mental semua, saya pun padam. Bila saya tak ada, jadi EPF tu dapatlah pada isteri. Isteri pula kahwin seorang orang lain pula. Jadi enjoy lah orang lain. Kita di dalam kubur tengok aja. Umpamanya begitulah. Langsung dia tak dengar. Dan tadi Datuk Johari Ghani menyatakan bahawa keperluan kita makanan. Ini tidak ditangani. Keperluan untuk makanan, beras saja, kita memerlukan sekitar 800,000 tan. Datuk Johari Ghani adalah bekas Menteri Kewangan. Dia tahu. Kita mengimport beras sejumlah 600,000 tan. Dan gula 100% kita import. Beratus-ribu tan. Begitu juga dengan tepung. Ini makanan, apakah dalam perincian Kementerian Kewangan tadi disentuh? Jangan sentuh soal COVID. Kita pun naik bosan dengan COVID ni. COVID. Tak habis-habis dengan COVID. Buka mulut sini, COVID. Buka mulut sini, COVID. Kementerian ni, COVID. Sekolah, COVID. Kementerian Kewangan, COVID. Kementerian Belia dan Sukan, COVID. Madam Angah, harapan kecewa. Memang harapan kecewa. Jelas kau tak jujur lah. Memang mereka tidak jujur lah. Sebab, balik pada makanan. Kalau tak ada makanan macam mana? Dan barang makanan akan naik lagi. Sebab itu saya dah katakan bahawa pengimport ni hanya 4-5 orang saja. Mereka ini adalah golongan kapitalis. Mereka inilah yang menjerut kehidupan rakyat. Jadi, kalau nak katakan bahawa pengumuman gaji dan sebagainya itu memang biasalah. Memang setiap tahun bila ada bajet, kerajaan akan mengumumkan bajetnya, kenaikan gaji sekian-sekian, yang pencen sekian-sekian. Itu setiap tahun.
Yang kita nak tahu, apa you nak bagi pada rakyat dalam keadaan yang tak ada kerja, dalam keadaan income yang tak ada, dalam keadaan yang duit tidak ada. Dan lepas itu, saya dah cakap tu, ini betul-betul bajet keparit lah. Aduh, apalah je. Kalau saya tengok tadi tu 3 bilion dijangka untuk vaksin. Oh. Ini siapa pula nak buat duit? Tengok ya. Sektor yang paling teruk terjejas adalah sektor pelancongan. Saya terima kiriman daripada seorang sahabat saya dengan salam tu. Kita ni syarikat agensi pelancongan menghadapi masalah kerana hampir setahun tiada income. Sewa pun dah 9 bulan tak bayar. Elektrik dah 6 bulan tak boleh bayar. Hari ini datang bil untuk cabut meter. Bertambahlah sempit keadaan kami. Sepatutnya TNB pun kena berhati-hati. Patutlah sikit. Bukan kita tak nak bayar. Nak bayar setengah pun dia tak nak. Ini masalahnya. Kerana dalam bajet tadi tidak disentuh tentang tarif api. Tentang tarif ini air. Tak disentuh. Bagaimana kalau rakyat yang tak mampu bayar dia api dan air? Apakah akan datang mereka melakukan pemotongan api dan air? Aduhai saya. Kita tengok satu demi satu. Jadi belanjawan 21 ni dirangka bermatlamatkan kononnya adalah untuk kesejahteraan rakyat, kelangsungan ekonomi dan ketahanan ekonomi. Nak tahu macam mana? Bolehkah kita jamin pendapatannya dari mana? Kita nak tanya daripada kerajaan. Dengan you buat bajet-bajet begini, pendapatannya dari mana? Mana nak dapat? Sebab tak ada perincian. Daripada punca untuk memperolehi dana-dana ni semua ni dari mana? Yang kamu mengatakan 322 bilion. Yang kita kata tak kira tak betul. 322 campur 2 324. Datuk Tengku Zafrul, sila kira elok-elok sebelum nak bentangkan di parlimen. Ini live satu dunia. Gelak dia orang saja. You cakap 322 tapi bila campur semua 324. Masalahnya dari mana punca kita memperoleh semua pendapatan ini? Kalaulah anggaran itu tidak dapat dipenuhi. Okey, apakah kita masih nak meminjam? Nak pinjam dari mana? Apakah kita akan mengapungkan lagi bond negara kita? Berapa banyak pula lagi nak jual bond kita? Berapa banyak lagi nak jual sukuk kita? Apakah bond dengan sukuk telah pun dimasukkan dalam bajet kita? Ini keadaan yang tidak ditangani. Jadi sebenarnya kerajaan PN ni betul-betul, saya tak mahu sebutlah perkataan tu. Hampirlah. Sir Jasmine Saleh. Sir Jasmine Saleh tadi, dia tanya saya, bajet bersasar dan tersasar. Terseliuhlah, Saudara Aslimat. Bajet sampai 230 bilion lebih. Tapi nak bagi duit ke rakyat 10 bilion pun payah. Itu keadaannya. Saudara Nur Faizal, sedih Datuk. Saya kecewa Datuk. Saudara bukan saya seorang saya kecewa. Saya juga kecewa. Saya bukan untuk diri saya saja ya. Mungkinlah alhamdulillah setakat hari ini adalah berah di rumah. Tetapi saya mikirkan teman-teman rakyat yang tinggal di tengah kota raya Kuala Lumpur. Yang saya rasa, saya berkeyakinan malam tadi mungkinlah rakyat mendapat mimpi yang indah. Konon-konon adalah bajet hari ini. Tambah-tambah pula lagi bahawa pimpinan daripada UMNO, saya berjumpa dengan Datuk Ahmad Maslan, selaku Susah Agung UMNO yang telah pun berjumpa dengan Menteri Kewangan, mengatakan UMNO tuntut itu, minta supaya EPF, moratorium langsung tidak dilayan. Begitulah cara mereka melayan. Jadi artinya kalau UMNO tuntut begini, tak boleh. Cadangan Datuk Najib untuk bagi 10,000 itu, kerana cadangan Datuk Najib, jangan bagi. Kerana ini memberi populariti. Bagi mereka, mereka melihat dari segi popularity politics. Bukan melihat dari segi hasrat untuk membantu rakyat. Dalam keadaan kita menghadapi suasana pandemik COVID-19. Dan kita nak tanya, apakah jaminan kerajaan COVID ini akan selesai bulan depan? Bulan depan dah Disember. Ataupun selesai 3 bulan lagi. Siapa dapat menjamin? Kalau ikut dari segi bajet ini, seolah-olahnya ekonomi kita ini boleh bertambah baik. Kalau bertambah baik apabila
COVID-19 ni dah tak ada. Bolehkah ditangani dalam tempoh 1-2 bulan? Kalau tak boleh, macam mana nak dapat pendapatan? Katanya nak macam pelabur-pelabur asing, pelabur mana nak datang? Apakah dia ambil kira macam mana sekarang ni di England, dah sebulan dia lockdown dia punya ini negara. Begitu juga di Amerika. Kehadiran Perdana Presiden terbaru, Joe Biden, dia sendiri pun teraba-raba nak cari macam mana nak menangani masalah ini. Lah kita nak pinjam dari mana lagi? Sangat kecewa kerajaan pintu belakang. Ini memang saya rasa bukan saya, Lee Rizky terpaksa pinjam terpaksa pinjam apa ni? Terpaksa pinjam beras 2-3 cupak lah. Nah, saudara, saya bila dengar begini saya amat sedih. Saya amat sedih kerana rakyat terpaksa mengalami kehidupan yang begitu pedih di saat mereka berada di anjung kuasa. Sebab itu saya kata cepat-cepatlah pilihan raya. Kita ubahlah, kita carilah pemimpin yang benar-benar prihatin. Yang tidak memikirkan untuk jaga politik. Ini kerana kesannya, kerana mereka tak ada lain tidak bukan adalah politik. Tarik sokong BN, saya rasa sepatutnya lah pimpinan UMNO dah cakap, kita orang tak nak dengar, tarik je lah. Ini idea Menteri PBM cak ayam, bukan lagi cak ayam, tak tahu saya nak kata apa dah. Saya pun tak tahu nak masak apa bila lauk tak ada. Masalah sekarang ni, okey, kita negara kita ikan mungkin ada, tapi tak sepenuhnya. Kita masih import ikan daripada Thailand dan Vietnam. Begitu juga dengan ayam. Okey, kita memelihara ayam. Banyaklah syarikat-syarikat yang membuat memelihara ayam. Tapi jangan lupa, makanan ayam itu, feedlot dia tu datang daripada luar. Segala jagungnya ataupun daripada soyanya, semua import. Bila diimport akan naik. Barangan naik. Kerajaan tidak mengumumkan. Yang disebut bahawa orang nak buat pelari cukai rokok. Saya bila sebut begitu marah betul saya. Rokok jadi keutamaan di saat sekarang ni. Dia tak tahu orang kat kampung sekarang duk cari rokok daun nipah. Mana ada cukai lagi dah. Orang kampung cari daun nipah, gulung daun nipah aja. Rokok jadi keutamaan daripada untuk membincangkan soal EPF. Daripada membincangkan soal kehidupan rakyat dengan segala BRIM ke, basah ke, BPR ke. Yang kamu melayan rakyat begitu. Saya tidak faham. Rakyat Malaysia ni, apa tadi? Rakyat Malaysia apa ni? Rakyat Malaysia berjuta, tapi yang dapat memohon KWC cuma 600,000. Ini masalah yang saya katakan tadi, yang saya marah sangat-sangat. Esko Kerajaan Kelantan dia dah naik gaji, tak ada masalah. Aduhai, kami mau percepatkan pilihan raya lah. Memang rakyat sudah tidak sabar-sabar untuk menuntut. Kadang-kadang bila mereka membuat keadaan begini, seolah-olah mereka menuntut rakyat untuk bangun memberontak. Kerajaan PN ni semburit dalam ini sebab mereka ada di situ. Perkuatkan kuasa beli rakyat, tak rugi pun. Dia sebenarnya kalaulah diizinkan EPF mengeluarkan wang sejumlah tersebut, rakyat boleh membeli, ada pusingan. Bila wang pusingan itu, kedai-kedai akan hidup. Sekarang ni Makcik Siah ke, Makcik Limah ke, Makcik Kiah ke yang meniaga, yang buat nasi lemak tepi jalan pun belum tahu lagi boleh survive. Siapa nak beli, orang dah tak ada duit. Ini bajet betul, saya kata saya setuju dengan saudara tadi. Saudara Aiman Daniel Iman. Ini bajet penindasan rakyat. Komen sikit tu. Boleh pula dibenarkan Kumpulan Sewa Pekerja keluar untuk beli insurans yang 10K tak dapat. Beli insurans apa nak beli lagi? Paksa syarikat ini EPF beli insurans lagi. Ini tak betul ni. Pilihan ke-15 nanti kita sama-sama lah ya. Datuk, adakah adakah hari Isnin ni wakil-wakil rakyat boleh tolak bajet? Dia soal sekarang ni, saya dah bercakap berkali-kali, bajet tak boleh kita buang. Kalau bajet tak diluluskan,
maka negara kita ini akan jadi macam Greece. Kerana sebab itu saya kata tidak diperincikan. Tiada perincian berhubung dengan hutang negara kepada pinjaman luar dan bond-bond. Sebab bajet ini termasuk dengan pinjaman hutang luar. Kalau tak diluluskan, mana Januari ini nak bayar bond, datang duit daripada mana? Kalau arwah mak saya dulu kata, nak jual bulu mana lagi? Apa nak dijual? Wang tak ada. Sebab kita kena serve. Kita kena bayar keuntungan bond. Bond, sukuk yang kita jual, yang diambil oleh para pelabur, tu kena bayar faedahnya. Sebab itu bajet kena lulus. Tak lulus tak boleh. Jadi, tapi walau bagaimanapun, bila kita luluskan bajet ini, tetapi jangan lupa perinciannya terhadap rakyat. Yang rakyat nak tahu sekarang ni, apa nak jadi? Ni mana ni? Kami veteran tentera pun tak ada apa-apa pun, Datuk. Tak ada. Tak ada. Saya tak dengar tadi. Yang saya dengar, itulah. 81 juta nak bagi kepada peruntukan untuk mewujudkan jasa semula. Kerana nak buat pilihan raya lah tu. Tunggulah masa ni. Ini bajet menghala ke... Ini saya... Jasa peruntukan 83 juta. Membazir. Motifnya tidak lain. Ya, buat motifnya saudara Saudara Omar Zakaria adalah untuk memperkuatkan Kerajaan Perikatan Nasional untuk menghadapi pilihan raya. Ni nak minta duit sendiri pun masih dia tak. Ini masalahnya bukannya duit kerajaan. Ini bukan duit kita minta daripada kantung kerajaan. Yang kita minta adalah wang yang kita simpan. Yang kita carum setiap bulan. Yang syarikat-syarikat tempat kita bekerja carum. Selalunya kalau kita simpan RM100, syarikat akan tambah lagi RM110. Jadi RM220 sebulan itu setiap bulan. Setahun adalah RM2,000. 10 tahun RM22,000. 20 tahun ada RM42,000. Kalau kita bekerja selama 20 tahun ataupun 25 tahun, maka simpanan kita adalah lebih kurang 40 ke 50,000. Kerja 25 tahun, kalau bekerja daripada umur 25 tahun, baru usia 45 tahun. Sekarang dah tak ada pekerjaan. Dah hilang pekerjaan. Nak keluar, tengah tunggu lagi 5 tahun lagi. 55 tahun. Nak menunggu lagi 10 tahun tu. Apakah boleh hayat kita disambung lagi? Adakah nasi nak dimakan untuk anak-anak? Ni yang mana duduk di kampung tu boleh tahan jugalah, dah cari beras macam mana pun. Tapi bagaimana yang tinggal di tengah kota raya seperti Kuala Lumpur, macam di Pulau Pinang, macam di Petaling Jaya, macam di Ipoh dan sebagainya. Rumah nak kena bayar. Cukup ke nak bayar duit sewa rumah dengan duit RM500 tu? Ini yang akhirnya berantakan keluarga. Sebab itu tadi saya katakan, peruntukan 24 juta itu untuk membeli ubat-ubat sakit mental. Maka kerajaan sudah menyangkakan dengan bajet ini, ramailah rakyat akan sakit mental. Saya mengharapkan supaya saudara keluarga bersabar. Ya. Kalau isteri, jangan marahkan suami. Kalau suami, jangan cepat naik angin. Ya. Janganlah hanya kerana kita bermasalah dengan kesempitan kewangan ini, akhirnya rumah tangga saudara kita berantakan. So, Ahmad Ehsan Rosli, duit EPF dah habis. Dia bukan habis. Sebenarnya, saya berkeyakinan bahawa mereka yang berada di anjung kuasa EPF tu, mereka sudah salah labur. Wang-wang yang kita carum itu dilaburkan. Jadi pelaburan itu sekarang ni nak diambil dalam keadaan ekonomi yang begini, tak boleh. Sebab katalah misalnya mereka melabur dalam syarikat tol ataupun yang membuat tol, yang membuat jalan lebuh raya, kutipan tol, EPF ada katalah 10%, 20%. Dia nak ambil, nak jual dia punya saham tu sekarang ni, tak boleh. Sebab apa? Waktu dia beli dulu tinggi, sekarang ni dah murah. Pertama, akan mengalami kerugian. Yang kedua, mungkin syarikat itu tidak mempunyai hard cash. Wang itu tak boleh naik tunai, tak boleh dicairkan. Mungkin juga syarikat kumpulan wang simpanan pekerja ini melabur dalam syarikat-syarikat IPP yang membuat ini jana kuasa elektrik. Masa dia beli saham dalam syarikat itu, mungkin nilainya satu saham itu RM10. Sekarang nilai saham dia tengah-tengah sekarang ni tinggal RM5 atau RM4. Nak jual semua pun tak boleh.
Nak jual setengah pun syarikat itu tak ada orang nak ambil. There is no taker. Dan mungkin juga setengah daripada wang EPF ini dilaburkan di bursa saham untuk mempertahankan, nak tunjuk seolah ekonomi kita ni okey. Baru tengok bila susut ni EPF pun panggil. Maka EPF pun ambil. Saya panggil EPF ya. KWSP panjang. Jadi ambil wang EPF ni beli saham untuk menyelamatkan bursa saham. Jadi wang yang ada dekat bursa saham ni tak ada takers, tak ada orang nak dicairkan, tak boleh. Jadi kerana tak boleh nak dicairkan sekarang ni, jangkaannya dah merosot. Sebab mereka mengambil wang itu mengikut perkiraan. Ya. Satu orang katanya untuk tahun ini katalah lebih kurang 10,000. 10,000 pencarum akan mengeluarkan wangnya. Jangkaannya 10 tahun akan datang. Jadi semua pencaruman 10,000 orang ini dibeli ataupun dimasukkan dalam pasaran saham. Wang itu ataupun dilaburkan. Sekarang ni bila datang begini, orang nak ambil duit dah tak ada. Duit itu ada dari segi rekod, tetapi nak dicairkan tu tak boleh. Saya berkeyakinan begitu. Masalah sekarang ni kerajaan buat apa? Sebab you guarantee EPF. Pihak kerajaan menjamin setiap camburuman pekerja dijamin oleh kerajaan di mana-mana dunia. Sebab itu dipanggil Employment Provident Fund. Jadi jangan bagi alasan seolah-olah. Jangan bagi alasan kalau dia ambil wang ini gelap masa depan. Yang dia nak ambil bukan banyak. Bukan keseluruhan. Katalah dalam akaun satu tu ada 60,000 ataupun 50,000. Yang nak ambil 10,000 aja. Bukan banyak mana pun. Tapi jangan bagi alasan bodoh. Jangan bagi alasan seolah-olah rakyat ni tak boleh nak berfikir. Sebab yang nak ambil 10,000 ada lagi balance 40,000. Jadi tak apalah sekarang ni dalam keadaan susah ni, kita ambillah 10,000, kita nak pakai, nak guna untuk meneruskan kehidupan. Sementara menanti ekonomi kita recover. Ini masalahnya, kebanyakan wang-wang yang dilabur oleh EPF ni, saya yakinlah juga dilabur dalam syarikat-syarikat zaman Datuk dululah. Zaman pensuasaan. Daripada dasar ekonomi, daripada dasar ekonomi baru dipindahkan kepada dasar pensuasaan. Bila dasar pensuasaan ini, maka diwujudkan syarikat-syarikat yang mendapat kontrak-kontrak daripada kerajaan, kontrak swasta. Kononnya dari segi perkiraan, ekonominya bagus apa semua tu. Jadi diambil wang daripada EPF untuk melabur. Saya yakin bukan hanya EPF. Besar kemungkinan nak keluar duit daripada tabung haji benar tak ada. Sebab cara mereka melabur begitu juga macam mana pelabur-pelabur dalam simpanan tabung haji. Kalau orang ni melabur dalam tabung haji, dia kata dia jangkakan dia 10 tahun lagi baru nak naik haji. Jadi jumlah wang itu dilaburkan. Dan sekarang ni tabung haji juga dalam keadaan kesempitan. Kalau orang keluarkan wang daripada tabung haji, saya ingat tabung haji pun tak ada duit. Masalah sekarang ni EPF ni kerana dalam EPF ataupun KWSP ini, bahawa mereka dilindungi. EPF dilindungi melalui undang-undang, tak boleh keluar duit. Satu sistem perbankan yang duit kita terikat mati. Sampailah waktu tertentu saja boleh keluar. Selagi you tak sampai usia begitu, you tak boleh keluar. Sebab ini ada undang-undang yang melindungi supaya tak boleh dikeluarkan. Memanglah benda tu baik. Tetapi dalam waktu yang sama sekarang ni bukan zaman santai. Bukan zaman kita senang lenang. Bukan zaman di mana semua orang ada kerja. Zaman orang tak ada kerja. Zaman rakyat tengah susah. Saudara Ahmad Ehsan Rosli. Kerajaan ni bagi duit diorang tu tak bagi keluar duit apa? Sebab EPF tertakluk kepada kelulusan Kementerian Kewangan. Kalau kementerian kata-kata boleh keluar, keluarlah dia. Masalahnya saya amat berkeyakinan wang EPF ini sedang terikat dan tak boleh nak dicairkan. Bila tak boleh nak cairkan, nak cair macam mana? Sebab nak keluar ni ramai. 47 juta. Kalau 10,000 seorang, 47 bilion. Selonggok nak keluar ni. Saya berkeyakinan kalau kata boleh je besok, lusa penuh pejabat EPF. Jadi ertinya EPF tidak mempunyai wang tunai. Kalau ada kenapa tak bagi? Kalau tak percaya,
Cuba buat kelulusan. Saya rasa berbaris. Mungkin terpaksa panggil security, panggil polis lah kawal pejabat-pejabat EPS sebab semua orang nak, kerana orang tak ada duit. Isu dia sekarang ni nak meneruskan kehidupan. Just to survive. Bukan kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan yang ada pencen. Tak ada masalah. Menteri-menteri tak ada masalah. Wakil-wakil rakyat tak ada masalah. Betul. Dalam taksi pun perit. Sekarang ni sektor-sektor yang kerja sendiri swasta. Pemandu taksi, pemandu bas, pemandu lori, buruh. Ini tak termasuk lagi bagaimana dengan keluarga kita yang menjadi petani, yang menjadi peladang. Betul ada peruntukan di mana nak bagi. Tapi bila nak bayar? Tahun depan. Sekarang ni nak hidup macam mana ni? Nelayan naiklah sikit, dapatlah RM1 tambahan. Begitu mereka melihat nelayan ni, ya Allah. Kadang-kadang saya rasa hinanya menjadi rakyat. Kadang-kadang kita terasa diri kita diperhina oleh mereka yang berada di anjung kuasa. Mereka tidak melihat waktu nak cari undi, kita ini dianggap sebagai raja. Rakyat itulah raja. Oh, bila berkempen, jangan tuan-tuan takutlah. Ingatlah bahawa tuan-tuanlah raja. Tuan-tuanlah menentukan segala-galanya. Kami menggambarkan sokongan daripada tuan-tuan. Sebelum dapat kuasa. Bila dah dapat kuasa, akulah raja. Rakyat jadi hamba. Sebab itu saya kata untuk pilihan raya akan datang, sedar-sedarlah saudara. Cukup-cukuplah kita ditipu oleh mereka-mereka yang bernama manusia yang penuh dengan hipokrasi. Mereka-mereka ini adalah ahli-ahli politik yang tidak lain tidak bukan menjana yakin dalam politik fata morgana. Ini saya tak boleh terima. Cara bercakap tadi teguh kita menang bersama. Nak menang macam mana? Saudara makin fed up lah dengan tengok government sekarang ni. Tak kenang budi rakyat. Memanglah rakyat ni diperlaku begitu. Saudara Ahmad Ehsan Rosli, saya ada kerja saya tak ada kerja, tak ada gaji. Saudara Ahmad Ehsan, bukan saudara seorang saja. Ramai. Sebab itu sekarang ni kedai-kedai malap. Kedai-kedai saudara pergilah, saya tahulah bukan di Kuala Lumpur, mungkin saudara di luar Kuala Lumpur. Kalau saudara di luar Kuala Lumpur, pergilah ke kedai-kedai. Memang malap. Sebab tak ada pusingan. Pilot pun dah buka bisnes mi kari, betul? Dia apa mi kari kapten apa. Siapa nak jawab dalam kubur nanti? Biarlah mereka menjawab sendirilah. Sebab mereka akan dituntut apabila kamu diberi kuasa, apabila kamu memegang kuasa, apa kamu lakukan pada rakyat kamu. Mereka ini akan menjawab. M-Bank apa ni? Yang macam mana pula ni? Mana saya tengok ni. M-Bank sambung moratorium sampai Jun 2021. Mudah-mudahan. Saya berdoa supaya pihak bank prihatin. PRU 15 ni nak pilih kerajaan mana, Datuk? Bagi saya untuk akan datang tu kembalilah kita. Sebab pilihlah kerajaan yang parti politiknya ada perjuangan. Selama 60 tahun UMNO menjadi peneraju kerajaan, taklah seteruk ini. Betul, saya setuju dengan saudara. Ada pimpinan-pimpinan UMNO yang tak betul. Tapi mereka ini sekarang ni sudah pun di-quiz. Mereka-mereka ini yang saya katakan sudah menjadi parasit. Mereka ini banyak berada dalam PPBM. Sebab itu mereka melompat. Mereka adalah politician-politician yang katak. Yang tinggal dalam UMNO sekarang ni adalah orang-orang yang berjuang untuk rakyat. Itu pandangan saya, keyakinan saya. Yang sekarang ni ditomah, dikata macam-macam oleh pimpinan daripada PBM. So mereka melompat sekarang ni. Siapa sebenarnya yang menjadi pengkhianat? Jadi kalau mereka boleh khianat pada parti, mereka juga jadi khianat pada kerajaan. Mereka juga akan khianat pada rakyat. Sebab itu, apa yang dibentangkan hari ini bagi saya adalah patuh bajet yang khianat pada rakyat. Yang memberi kesempatan kepada mereka untuk menjadi wakil rakyat. Mereka ini mendambakan sokongan. Tapi bila sampai waktunya, bila rakyat menuntut, bukan tuntut pun. Rakyat meminta. Tapi janganlah sampai jadikan rakyat sebagai pengemis. Hina sangat ke rakyat kita ni. Dan saudara kena ingat, warga bangsa yang terkesan yang paling ramai sekarang ni adalah warga Melayu dan kawasan India. Sebab rakan-rakan kita, saudara-saudara kita daripada kaum Tionghoa, mereka berniaga. Mereka juga turut terkesan. Rakyat yang cinta damai hari ini
tengah terkesan begitu teruk. Betul ke MBN ambil langkah? Tak tahu, saya tak tahu lagi. Saya belum tahu lagi. Bagi saya sebab itu, suka tak suka, kita tunggu pilihan raya akan datang ni, cukuplah kita sudah terperdaya. Betul, tahun 2018 pilihan raya itu hari, kita menyantunilah pandangan Atok lah, pandangan Tan Sri Mudin, apa semua, UMNO ni tak guna lah, apa semua. Okey, tak mengapa. Sebab saya berkeyakinan ini adalah dugaan terbesar yang dialami oleh parti yang pernah berjasa. Tapi dia akan make a comeback. Jadi bersamalah kita bantu, bersama kita mendukung parti yang ada perjuangan. Bukan macam PBM, dia tak ada perjuangan. Dia kata parti Peribumi Bersatu, sedangkan ahli dia bukan peribumi. Ahli dia bukan Bumi Putra pun. Segala apik lempang masuk dalam tu. Dan mereka terdiri, pimpinan-pimpinan dalam PBM adalah mereka terdiri daripada pengkhianat. Mereka berkhianat pada UMNO, melompat untuk memegang jawatan. Mereka khianat daripada Parti Keadilan. Mereka khianat pada pimpinan mereka sendiri. Jadi saudara nak harap apa? Sebab itu semalam saya tidak menjangkakan bajet yang dibawa pada hari ini seburuk apa yang saya jangkakan. Walaupun saya mengatakan semalam, saya kata janganlah kita mengharapkan satu. Cuma saya dah bagi ingatan, jangan mendengar guruh di langit, air di tempayan kita curahkan. Sekarang ni bukan guruh di langit, kering kontang. Nah, RM500 nak buat apa? Nak tunggu pula, tunggu Januari. Bukan saudara boleh pergi jumpa PF, dapat duit hari ni, boleh dapat besok. Tak boleh, tunggu Januari. Rakyat nak makan apa? Ni nak menunggu sekarang ni. Kita nak menanti sebulan, 2 bulan ni. Apa dia yang kerajaan guna fikirkan, yang kerajaan rancangkan untuk merangsang ekonomi? Rancangan apa benda? Melainkan mana mewujudkan batu pancang lah untuk batu nisan rakyat. Saya melihat dalam keadaan sekarang ni tidak ada keprihatinan. Cuma kita ramai-ramai hantar surat, hantar postcard kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terima kasih Tan Sri. Inilah jasa baik Tan Sri untuk memanggang kehidupan rakyat. Terima kasih Tan Sri bahawa kami redha untuk ditipu sekali lagi. Terima kasih Tan Sri. Lalu saya kata terima kasih. Saudara Mak Najib, Sahak, Tok Mak boleh jadi PM. Itu kalau pilihan raya akan datang lah. Tak ada masalah semua tu. Cuma yang sekarang ni kita, saudara yang dalam netizen ni, saya rasa bila kita berbincang satu subjek, mari kita kupas sehabis-habisnya. Yang saya mengupas hari ini bukan soal kepimpinan seseorang. Yang saya kupas hari ini adalah kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional yang terbukti mereka mempersendakan, mereka mempermainkan rakyat. Kerana alasan-alasan diberi, lain tak ada, COVID-19. Mereka mempersendakan kehidupan rakyat. Kerana rakyat dinilai sekadar RM500 sebulan. Itu pun untuk 6 ribu orang saja. Bukannya berapa ribu tadi dia kata? 60 ribu. Bukannya 47 juta. 600 ribu bukan 47 juta. Jadi 600 ribu saja. Mereka mempersendakan dan memberi alasan. RM500 ambil campak dekat apa ini. Ya betul. Dulu waktu kita ada note 1,000 dengan RM500, kalau RM500 sekeping. Apalah nilainya? RM500, 5 keping wang note RM100. Saudara ada wang RM100 dalam poket, pergilah ke supermarket. Malu rasanya nak beli barang. Sekarang ni kita tiba-tiba saja. Saya hairan tiba-tiba rakyat sudah dihambat dengan kemiskinan. Kemiskinan ini sudah menjadi kemiskinan tega. Kerana duit kita ada, bukan kita tak ada duit. PBM, Parti Perkhidmatan Bersatu Malaysia, betul. Bukan kita tak punya wang. Kita ada simpanan kita. Simpanan hari tua. Sepatutnya simpanan waktu susah. Simpanan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk simpanan hari tua dan simpanan waktu susah. Tapi sekarang ini simpanan hari tua tak tahu bila usahanya dan waktu susah tak boleh nak pakai. Jadi terima kasihlah Kerajaan Perikatan Nasional yang sedang memerintah, yang berada di anjung kuasa. Tapi ingat,
Sekali kamu mempersendakan rakyat, satu ketika rakyat akan bangun mengajar kamu. Kita bukan mau memberontak, kita akan ajar kamu di peti undi. Ingat, kerajaan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kamu juga berhutang dengan warga UMNO, berhutang dengan seluruh rakyat. Saya mohon agar rakyat-rakyat kita semua ni sentiasa duduk di belakang UMNO, parti yang ada perjuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Malam besok kita bincang lagi. Terima kasih.